Okey, jadi hari ini insyaAllah kita sambung kepada ayat yang ke-16. Jadi kita zoomi, kita tengok satu demi satu apakah makna yang tersirat dan tersurat di dalam ayat ini. Okey, insyaAllah slide saya akan berikan selepas habis kelas. Okey, okey. Jadi kita bacakan dalam buku dahulu. Kita tengok buku page 53. Saya tanda itu. Lupa nak tanda. Okey, okey. Kadang-kadang manusia ini perlu beruzlah untuk mengembalikan ketenangan diri daripada keadaan yang tidak dapat diperbaiki, seperti mana Ashab Al-Kahfi yang beruzlah setelah berusaha mengislamkan raja mereka. Beruzlah dalam konteks hari ini tidak semestinya seseorang perlu lari keluar dari negaranya. Beruzlah juga boleh dilakukan ketika manusia sedang dikelilingi manusia lain, iaitu beruzlah dengan hati. Maksudnya apa? Mengasingkan hati daripada dipengaruhi oleh kata-kata orang sekeliling. Ashab Al-Kahfi ini pada asalnya tidak mengenali antara satu sama lain. Mereka dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah apabila mereka keluar dari kota tersebut untuk menjauhkan diri mereka dari kesyirikan. Hati-hati mereka disatukan Allah atas dasar akidah yang sama. Pada asalnya mereka tidak menyatakan secara terang-terangan akan keimanan mereka, hingga salah seorang daripada mereka menyatakan sebab mengapa dia melarikan diri daripada kaumnya. Barulah seorang demi seorang meluahkan keimanan mereka terhadap Allah, sehingga hati-hati mereka bersatu mengingkari penyembahan kaum mereka. Mereka saling berkata antara satu sama lain, tidakkah kaum mereka berfikir bahawa apa yang mereka sembah adalah secara terang-terangan sesuatu yang batil dan tidak dapat diterima akal. So ini dia ulang balilah ayat sebelum ni kan. Sesungguhnya mensyirikkan Tuhan dan menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain ialah satu penipuan yang amat besar. Lalu Allah berkata kepada mereka yang beriman, bukan sekadar mengingkari amalan penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum mereka, bahkan mengasingkan diri mereka dengan beruzlah dalam gua. Perintah untuk pergi ke gua disertai dengan kata-kata yang meyakinkan daripada Allah bahawa Allah akan membantu mereka dengan rahmat dari inayahnya, seperti mana yang berlaku pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika mereka berhijrah keluar dari Mekah dan bersembunyi di Gua Sur. Orang musyrik tidak dapat menjumpai Nabi walaupun mereka lalu di hadapan Nabi. Nanti kita cerita lagi pasal ni. Baik, seperti mana yang saya maklumkan, hari tu Ustazah cakap orang dah jumpa daripada pesta tersebut. So kita dah bincangkan juga mengenai perkara ini kan. Mufassir ada banyak, ada ramai orang. Okey, jadi kita ambil semua pendekatan selagi mana ianya tidak melanggar akidah dan syariah. Okey, jadi bila kita belajar ni, bila kita belajar, kita akan tahulah, oh sebenarnya kenapa mufassir ini berpandangan sebegini, kenapa mufassir ini berpandangan sebegini. Akhirnya ia akan bagi kita lebih faham mengenai konteks cerita tersebut. Okey, jom mari kita sambung mengenai ayat yang ke-16 ini. Jadi yang pertama sekali, wa idza'tazaltumuhum. Okey, kenapa arrow dia lari? Arrow dia sepatutnya dekat wa izi tu. Okey, dan oleh kerana tu wa izi wa izi tu, wa iz tu maksudnya dan oleh kerana sekarang ni diorang dah declare kan ayat sebelum ni diorang dah declare yang diorang ni tak nak beriman kepada raja. So i'tazaltumuhum ni maksudnya kamu telah mengasingkan diri dari mereka. Bukan sahaja secara fizikal diorang asingkan diri, tapi secara qalbi juga, secara daripada hati juga diorang asingkan diri. Kerana mereka dah tak bersatu kan. Kalau dia dengan orang-orang orang-orang kampung dia tu, dari sudut hati pun dah tak bersatu. Sebab mereka beriman kepada Allah, manakala orang-orang kampung mereka, ahli keluarga mereka ini beriman kepada raja yang zalim tersebut. Okey. Jadi kalau kita ulang sedikit, Ashabul Kahfi ini menyeru agar raja itu beriman kepada Allah, tetapi raja itu terima tak? Tak, raja itu menolak. So raja beri mereka masa untuk menukar kembali fikiran mereka. Kalau kita lihat ini semua bersangkut paut daripada ayat yang sebelum ini. Ada dua pendapat. Bila dikatakan raja ni memberi mereka masa untuk menukar kembali fikiran mereka, kalau kita tahu, kalau kita kaji sejarah, raja ni raja yang zalim. Okey, raja yang zalim. Takkan mudah-mudah gitu je dia lepaskan Ashabul Kahfi, betul tak? Takkan semudah-mudah itu je. Okey, raja ini lebih
memang sangat zalim. Jadi ada pendapat yang mengatakan raja ini melepaskan mereka untuk mereka berfikir. Tetapi banyak yang tidak setuju dengan pandangan tersebut. So yang lebih banyak mufassir setuju adalah di mana mereka ini ditangkap oleh raja, lalu mereka melepaskan diri daripada penjara tersebut. Kata prison break prison break macam itulah kan aku cerita prison break kan. Okey, jadi kalau dekat sini kalau kita lihat juga betapa kuasa ataupun powerful seseorang pun, ianya akan hadir hanya dengan izin Allah. Kita tahu raja ni zalim. Betul tak? Raja ini sangat zalim. Boleh je kalau nak kata zalim, dia boleh apa kan? Apa yang dia buat? Boleh je. Dia terus bunuh orang kafir ni, betul tak? Tapi ini adalah merupakan satu rahmat Allah kepada Ashabul Kahfi itu sendiri. Maknanya raja itu tidak terus bunuh, malah diberi peluang walaupun dengan menangkap mereka. Okey, maknanya dekat situ kira dah cantiklah sebenarnya Allah susun. Allah tidak matikan, Allah tidak menamatkan riwayat hidup mereka di saat itu, tetapi nak dijadikan mereka ini sekumpulan pemuda yang ceritanya akan sampai akhir zaman orang tahu mengenai keteguhan keimanan mereka. Boleh je kalau Allah nak matikan mereka, mereka tetap mati dalam keimanan. Mereka tetap akan mendapat tangga syurga yang paling tinggi kerana keberanian keteguhan iman mereka. Tetapi tidak. Allah ada plot twist kat situ kan. Allah jadikan mereka ini sekumpulan pemuda yang sangat dikenali, sangat terkenal dengan mana yang macam mana kita tahu Allah tidurkan mereka selama beratus-ratus tahun. Dan itu pun Allah cakap ini tak ada apa ke sebenarnya. Ini ni antara je kuasa Allah dan ini bukan yang paling menakjubkan. Okey? Jadi kat sini okey, mengasihkan diri. So mengasihkan diri daripada apa? Wa ma ya'buduna illallah. Kerana mereka ini sembah yang lain daripada Allah. Jadi mereka melarikan diri dari penyembahan selain Allah. So mereka bukan hanya lari daripada raja yang zalim, tapi mereka larikan diri daripada menyembah selain daripada Allah. Itu yang kita nak faham. Lari bukan kerana takut, tapi kerana nak protect iman. Sebab mereka takut kalau mereka ini sampai diseksa, awalnya boleh tahan, takut akhirnya mereka tidak tahan. Manusia kan, mereka juga punya perasaan takut dan sebegitu. Takut bukan kerana takut diseksa, takut kerana mereka tidak tahan menghadapi siksaan demi siksaan sehingga menggadaikan iman mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita belajar betul-betul pun, kalau sampai ianya melibatkan nyawa, kita bukanlah kata kita boleh keluar untuk mengatakan kita tidak beriman kepada Allah, tapi sekarang iman ni letak di mana? Di mulut atau di hati? Di hati. Dan itu yang paling utama. Tetapi mereka tidak. Mereka nak iman di hati dan juga di mulut. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi sekalian, yang mana mereka disiksa dan sebagainya. Okey? Lalu Allah katakan apa? Fa'u ilal kahfi. Mereka dah asingkan diri kan? Mereka dah on the way ni, lari keluar daripada penjara ni kan? Maka Allah ilhamkan kepada mereka untuk pergi ke gua. Siapa yang cakap ni? Ada yang katakan kira Allah ilhamkan kepada ketua daripada di kalangan mereka tu, dah keluar ni lari pergi mana ni? Jom kita pergi gua. Kalau betul mereka lari tu kerana nakkan kesenangan, takkan orang pilih gua. Mereka boleh je lari pergi negara lain, boleh je lari pergi tempat yang tidak menyusahkan mereka. Contoh kalau saya ajak muslimah sekalian lari, okey jom kita pergi cari gua dekat hutan belakang ni. Carilah tahu pelosok mana yang mana kita akan tinggal je guys tu. Nak tak? Baiklah di Malaysia kan. Ada makan yang sedap, ada macam-macam benda. Kenapa lari pergi gua? Bukan, kalau gua secara literal kita faham, adakah ianya tempat yang selesa? Tidak. Tak selesa. Wal bagilah gua sebesar banglo pun nak. Tak selesa gua kan. Gua yang kita faham ni menakutkan lah, gelap, tak selesa dan sebagainya. Okey?
Lalu fa'awilal kahfi untuk apa? Ada dua perkara. Yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Mari kita tengok. Okey, bila Allah dah ilhamkan kepada mereka untuk pergi ke gua, sekali lagi saya ingatkan beza kahfi dengan ghar. Okey, apa bezanya? Kahfi sangat luas, ghar itu macam gua Hira. Kan kita panggil kalau gua Hira tu kita tak panggil kaf Hira tak. Sebab kahfi ni guanya sangat luas. Tetapi kalau ghar ni perkataan Arab lah. Maknanya gua juga. Gua macam kita belajar pasal gua Hira kan, tempat Nabi bersembunyi. Tapi tempatnya sangat kecil. Okey, itu perbezaannya. So Allah suruh mereka pergi ke gua. Bila Allah dah arahkan mereka pergi ke gua, pastinya bila ianya adalah suruhan Allah, pastilah ianya akan dilimpahi dengan rahmatnya. Apa maksudnya? Yanshur lakum, yanshuri maksudnya Allah tebarkan rahmat. Allah tebarkan, Allah berikan mereka kelapangan. Allah berikan mereka. Dia macam gini, kalau macam kita disuruh pergi ke satu tempat yang memang tempat yang gelap, tempat pergi gua, selesa adalah benda yang paling last kita boleh fikir, betul tak? Kalau dah namanya gua, macam mana nak selesa dalam gua? Melainkan dah macam glamping sekarang ni lah, ada aircon, ada katil dan semua kan. Itu pun bukan gua, itu tent. Kalau kita dulu fikir tent ni, tent apa? Kemah secara literal akan panas. Tu panas, macam stuffy dan sebagainya. Tapi sekarang dah ada teknologi kan. Dah ada orang kata glamping tu lagi mahal daripada hotel je semua. Lagi mahal tau. Padahal duduk dalam kemah je. Tapi dah dimodernkan. Dah ada apa namanya? Aircon lah, katil dan sebagainya. Sekarang ada tak gua yang dah dimodernkan? Tak mana? Jadi rumah? Oh, betul juga. Boleh lah. Okay. So bayangkan dalam gua tu lah. Lain lah kalau gua tu ada aircon, ada katil, ada kapet dan sebagainya kan. Mesti selesa. Tapi ini kita cerita ni beratus-ratus tahun yang lamanya. Okey, jadi kalau namanya gua tak mungkinnya selesa. Tetapi Allah cakap apa? Allah kira Yanshur ni membawa maksud yang sangat luas, melimpahkan keselesaan dan pelbagai. Okey, wa yanshur lakum rabbukum, Allah akan limpahkan mereka ini dengan segala rahmatnya. Min rahmatihi. So mereka ni dihujani dengan rahmat Allah dari segala sudut. So apabila ketua pemuda Ashab Al-Kahfi ni dia katakan, "Kita apa, jom kita pergi gua." Jadi kau jangan risau, tak dapat makan, tak dapat minum, jangan risau. Kerana kita pergi ini, kita sembunyi, kita lari ini kerana siapa? Kerana Allah. Apabila kita lakukan kerana Allah, maka be optimistic, be positive. Allah ada, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Begitu tinggi keyakinan mereka terhadap Allah. Cuba bandingkan dengan kita sekarang ni. Adakah keyakinan kita ini begitu tinggi kepada Allah SWT? Tak payah jawab. Jawab diri sendiri saja. Okey. Jadi gambaran ni seolah-olah apa tahu? Ingat lagi kisah Nabi Musa? Ya, kisah Nabi Musa. Kalau kisah Nabi Musa dah berusaha sebaik-baiknya untuk Islamkan atau untuk suruh Fir'aun ni beriman kepada Allah dari satu kisah ke satu kisah, sampai akhirnya apabila kisah Nabi Musa ni dengan Fir'aun panjang ni. Fir'aun ni pun manipulate tinggi kan? Penipu besar. Sekejap kata nak beriman, tak beriman balik. Beriman, tak nak beriman balik. Beriman hanya ketika ditimpa ujian. Sampailah last straw, Nabi Musa dah tak nak tolong. So bila dah tak nak tolong, apa jadi? Dia nak bunuh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya ni lari. Betul? Lari sebab sebab Fir'aun dengan tenteranya ni nak bunuh Nabi Musa dan juga pengikut-pengikut Nabi Musa. Jadi mereka ini lari sampai mereka berada di depan lautan yang sangat luas. Betul tak? Dah, cuba kalau kita bayangkan sebuah kejap mata kan. Bayangkan seketika kita berada di kalangan pengikut Nabi Musa. Depan lautan luas, belakang Fir'aun dengan tentera dah get ready nak bunuh. Apa perasaan kita tentu? Takut. Mesti kita akan rasa tenang lah. Tak mungkin kita rasa tenang sebab kita nampak lautan, macam mana nak selamat? Kita bukan kita berenang, masuk laut tu mati, belakang Fir'aun datang kejar dapat pun mati juga. Betul tak? Jadi pengikut-pengikut Nabi Musa dah tak tenteram.
Cakap, ya Nabi, apa ni? Sekarang depan kita laut, belakang Fir'aun, kau kata Allah akan tolong. So, Nabi Musa tak ada langsung pun rasa, tak tentram, tak ada langsung pun rasa orang kata zaman sekarang anxiety, tak ada. Tapi Nabi Musa cakap apa? Nabi Musa cakap, tenang, Allah bersama kita. Tapi kalau kita dekat keadaan tu, macam mana nak tenang ni dah? Cuba bayangkan, dah sekarang kita dekat Masjid Istighfar kan? Orang tu dekat loyang dah. Lagi 10 minit dah sampai dah. Nak 10 minit ni boleh buat apa dengan lautan luas ni? Kalau datang kapal pun nak kena take time kan untuk berlayar, betul tak? Lalu Nabi Musa terangkan, cakap tenang, Allah bersama kita. Allah bersama kita, pasti Allah akan tolong. Takkan terlintaslah di fikiran mana-mana manusia pun yang lautan tu akan terbelah. Sebab ini merupakan kuasa Allah. Bila Allah kata kun fayakun, maka terjadilah apa sahaja. Ni nak terbelah jadi laut ni boleh. Tapi saya tak boleh lah. Saya Nabi pun tidak. Kan? So maknanya bila masa kadang-kadang kita rasa macam kita dah tak ada jalan keluar terhadap segala masalah yang kita lalui. Tapi percayalah dengan kuasa Allah, kalau kita ni, tapi dia kena take two ways to tango lah. Tak boleh Allah je tolong, tapi kita macam, ya ke? Ya ke? Kan? Sebab apa? Sebab kita tak nampak kan? Kuasa Allah ni kita tak nampak. Jadi kita manusia ni akan rasa macam, layak ke Allah nak tolong aku saat ini? Sebab kita tahu kemampuan ibadah kita kat mana. Kita tahu betapa banyaknya kita habiskan masa dekat dunia atau dekat Allah. Kita tahu. So kadang-kadang kita akan rasa tak layak. So bila kita rasa tak layak, kita akan kurang keyakinan kita terhadap Allah. Walhal tidak semua sekalian, tidak. Keyakinan terhadap Allah perlu ada setiap masa. Walaupun kita ini seorang pendosa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sesekali putus harapan terhadap kita. Lagi tidak sekali. Dan dalam saya tak ingat surah apa, tapi ada dalam satu ayat Quran yang Allah cakap, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah sambung, kerana Allah akan ampunkan dosa kau ni, segala-galanya Allah akan ampunkan. Kerana apa? Kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Allah takkan berputus asa terhadap kita, takkanlah kita hamba ni nak putus asa terhadap Allah. Okey, takkanlah kita sebagai hamba ni tak nak berpegang ataupun berpaut harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak masuk akal kan? Allah ada sentiasa. So jadi apa sahajalah masalah yang kita lalui ni, yakin, bila doa yakin yang Allah akan tolong. Cuma jangan overconfident yang Allah akan tolong time tu lah. Okay, even Nabi pun ada di antara doa-doa Nabi yang Allah kabulkan bila Nabi dah wafat. Ataupun bukan sahaja Nabi dah wafat, dah bertahun-tahun dah lalu lamanya Nabi dah wafat, baru Allah kabulkan. Betul tak? Okay. Jadi maksudnya dekat sini, bila Ashabul Kahfi ni, nak kena faham, bila Ashabul Kahfi ni lari ke gua ni, mereka nothing, tak ada apa-apa. So tak ada apa-apa, mereka cuma berpegang keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bukan sahaja Allah cakap yang syurlakum rabbukum min rahmati, tapi Allah cakap apa? Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Okey, wa yuhayyi ini bermaksud lebih kurang macam memudahkan urusan-urusan mereka ini dengan berikan mereka kesenangan ataupun bantuan yang sangat berguna untuk mereka, berikan mereka keselesaan. Okey, jadi Allah berikan mereka bantuan atas keputusan yang telah dibuat. Jadi bila kita lakukan sesuatu kerana Allah, pasti urusan kita akan dipermudahkan. Cuma syaratnya kena yakin, bukan sebab nak test Allah. Ada banyak orang yang buat sebab nak test Allah. Betul tak Allah ni berkuasa untuk lakukan sedemikian? Tak bolehlah, niat dan hari. Segala-galanya mengikut kepada niat kita. Kalau kita yakin yang Allah pasti akan senangkan urusan kita, kalau kita buat kerana Allah, Allah akan tolonglah. Tapi kalau kita start je macam apa, kita aku buat ni kerana Allah, kita tengoklah apa Allah kasih. Lain lah kan, niat lain. Niat menentukan apa sahaja natijahnya, apa sahaja keputusannya. Okey?
Jadi selangkah kita jalan menuju Allah, beribu pintu rahmah yang Allah akan luaskan untuk kita. Okey, jangan pernah sesekali kita rasa rugi atau menyesal apabila kita lakukan sesuatu kerana Allah SWT. Contoh, as simple as kita masuk masjid, kita time tu memang dalam keadaan yang susah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi kalau kita masuk masjid, tengok tabung sekeliling masjid ada tabung. Tapi kalau aku di rumah, masa kebetulan ada $10 je. Kebetulan, tak ada $2 pun tak ada. Tapi time tu terdetik. Macam hari lain tak pernah terdetik pun. Tapi hari tu kebetulan terdetik. Tiba-tiba macam mana-mana mata semua terlampak tabung. Terdetik, aku tengah susah ni. Tapi macam nak sedekah. Tapi macam kalau aku sedekah nanti nak makan apa? Tapi kalau kita ada keyakinan yang tinggi terhadap Allah dan kita sedekah tu kerana Allah, lepas tu kita perasaan yang takut tak ada makan tu nanti kita serahkan, kita tinggalkan. Di saat kita derma tu kita tinggalkan. Itu maknanya apa kita lakukan kerana Allah kan? Bukan nanti dah balik, alamak menyesal pula aku letak tadi $10. Sekarang nak beli makan apa? Kalau dah ada tu dah goyang sikit lah. Tapi kalau kita lakukan sesungguhnya kerana Allah, percayalah, pasti Allah akan mudahkan, pasti Allah akan rezekikan kita dengan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Walau tengah susah tu. Kalau kita lihatlah, saya tak tahu kalau semua pernah lihat dokumentari lah, apalah. Kadang orang-orang yang susah ni lah banyak bantu orang-orang yang susah yang lain. Bukan orang kaya adalah. Kadang-kadang kalau saya tengok macam dokumentari orang kata, tak tahu apa namanya, saya lupa, tak ingat pula. Dokumentari dia tolong orang susah. Dia kasih kan cari dekat orang putih. Walaupun mereka ni bukan Islam lah, tapi apa yang mereka lakukan ni ada pengajaran. Sebab rasa nak senang bersama. So apabila dia berikan bantuan kepada mereka, mereka ada di antara mereka tu beli barang bukan untuk mereka saja. Mereka akan pas pula dekat orang-orang susah yang lain. Itu orang bukan Islam tu. Yang mereka percaya kepada, tak tahu lah apa agama diorang kan. Tapi kita ni Islam, kita percaya kepada Allah kan. Kita percaya mana Allah akan tolong kita, Allah akan rezekikan kita dari segala sudut. Okey, jadi apa sahaja yang kita lakukan untuk Allah, pasti Allah akan balas dengan 1000 kali ganda yang mana kita tak akan sangka-sangka. Ya Allah akan bagi sedemikian. Tapi bukanlah bermakna lepas tu balik semua duit pergi sedekahkan. Tidak. Bukan maksudnya macam gitu. Okey, bukan. Tapi kadang-kadang benda baik kita nak lakukan kadang-kadang terdetik. Tak hari-hari kan terdetik kan? Betul tak? Tak hari-hari pun. Dan ada masa yang tiba-tiba macam rasa, rasa hari ni macam asyik dapat tabung. Rasa dulu tak ada apa-apa pun. Rasa hari ni macam asyik nampak orang susah je. Tapi tak macam nak tolong tapi macam tak tergerak. Tak hari-hari kita akan rasa macam itu. Jadi apa sahaja perbuatan yang kita lakukan dengan niat kerana Allah. Jangan lakukan dengan niat kerana nak acknowledgement orang lain. Tak guna. Kita ni tak guna berharap dengan orang lain. Pasti akan kecewa. Berharap sahaja pada Allah. Sebab apa sahaja kebaikan walaupun sedikit akan dihisap di hari akhirat kelak. Akan dipandang oleh Allah. Manusia tak pandang, tak apa. Allah pandang. Okey? Jadi harapan pada Allah, Allah akan sentiasa ada dalam keadaan apa jua yang kita sedang lalui. So ini adalah jawapan Allah kepada doa tadi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. So Allah jawab, yanshur lakum rabbukum min rahmati. The first part of the ayat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Allah jawab, yanshur lakum rabbukum min rahmati. Lepas tu apa sambungannya? Wa hayyi min apa sambungannya? Apa dia punya ni? Lupa lah. Sekejap Apa? Wahai lana min amrina rasyada. Allah sambung wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Bila orang pakar bahasa Arab ni kaji mirfaqa ini lebih tinggi darjatnya daripada rasyada.
Rasyadah ni Allah setakat bagi petunjuk, Allah bantu mereka, Allah guide mereka. Tapi mirfaqah ni Allah bagi mereka petunjuk dalam keadaan yang menyenangkan, dalam keadaan yang selesa. Itu perbezaannya. Mereka minta sedikit, Allah kasih lebih banyak. Okey, jadi itulah ayat yang ke-16. Okey, apa ayat dia? Wa iz'tazaltumuhum. Mereka merasakan diri kerana apa? Wa ma ya'buduna illallah. Kerana mereka ini sembah selain daripada Allah. Fa'u ilal kahfi. Maka berlindunglah kamu di dalam gua. Yang apabila mereka berlindung dalam gua, apa yang Allah berikan kepada mereka? Yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Okey. Jadi seterusnya Allah ceritakan keadaan mereka di dalam gua tersebut. Okey, apa ayatnya? Panjang sedikitlah ayatnya. Okey, wa tarasyamsa idza tala'at tazawwaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Apa maksudnya? Panjang ayat ni ya. Wa tarasyams, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit. Ini ada tak apa, nanti kita kita translate dulu. Okey, iza wa tarasyams iza tal'az tazawaru an kahfihim zatal yamin, cenderung ke kanan dari gua mereka apabila ianya apabila matahari terbit mereka akan cenderung ke kanan. Wa idza gharabat taqriduhum zatash shimal, dan apabila ia terbenam mereka akan ditinggalkan ke arah kiri. Wa hum fi fajwatin minhu, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua. Dzalika min ayatillah, yang demikian itulah tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. May yahdillahi fahuwal muhtad, siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkannya, falan tajidalahu waliyan mursyida, tidak akan sesekali beroleh sebarang pertolongan yang dapat menunjukkan kepada jalan yang benar. Jom kita zoom in. Okey, ini baca dalam buku tak? Okey, yang lain tu kita kenapa saya baca buku? Sebab kita nak ambil barakah daripada ilmu daripada Dr. Zazani. Okey, so kita sambung, kita baca sedikit daripada buku ni. Kita baca dekat peringkat yang terakhir, page nombor 4 tu. Seterusnya Allah menceritakan keadaan mereka dalam gua tersebut. Tempat mereka lapang sehingga mereka tidak terkena cahaya matahari, sama ada ketika matahari terbit dari arah kanan maupun ketika ia terbenam dari arah kiri. Hal ini demikian kerana bahan cahaya matahari pasti akan menyakiti mereka dan menukar warna pakaian mereka. Keadaan ini menunjukkan bahawa mereka berada di tengah-tengah kawasan gua yang lapang dengan suhu tempat tersebut sejuk dan menyenangkan. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka tidak terkesan dengan sebarang hawa panas. Untuk memastikan kelangsungan hidup, antara perkara yang menjadi keperluan asas manusia adalah makan dan minum. Menjadi satu tanda tanya bagaimana keadaan Ashabul Kahfi dapat bertahan beratus-ratus tahun tanpa makanan dan minuman. Hakikatnya mereka ditidurkan Allah, dan dialah yang membolehkan mereka bertahan daripada lapar dan dahaga. Keperluan makan dan minum menjadi semakin berkurangan kerana tiada sebarang aktiviti yang dilakukan sekaligus mengelakkan anggota badan seseorang menjadi letih dan rosak, secara langsung mempengaruhi panjangnya usia mereka. Okey, jadi kita tengok ni Allah kan Allah cakap Allah tidurkan mereka kan, tapi ini Allah ceritakan keadaan mereka ditidurkan. Okey, keadaan mereka ditidurkan. Apa keadaannya? Mereka ni berada di satu lapangan, satu gua yang sangat lapang, betul? Gua sangat lapang, mereka boleh berada di mana-mana. Okey, tapi Allah tidurkan mereka ini di tempat yang sangat spesifik. Tempat yang sangat spesifik kerana bila gua tu kan kita cerita kalau gua tu terbuka ataupun terkena sinaran matahari, mereka ini berada di dalam gua beratus-ratus tahun namanya. Kita kalau jemur, kita kalau pergi pantai, pergilah mana-mana, kita berjemur dekat matahari selama satu hari straight, apa akan jadi pada kita? Sunburn. Baru satu hari. Betul tak sunburn?
Kalau kita ada baju, hari-hari kita cuci baju, betul lah. Kita pakai baju, kita cuci baju, hari-hari kita jemur kat luar. Hari-hari kena matahari. Akhirnya baju tu jadi apa? Lapuk. So, jadi lapuk. Jadi lapuk, jadi lusuh, betul? Kerana matahari kan, cahaya matahari. So, Allah letak mereka di tempat yang spesifik kerana kita memang perlukan matahari dalam kehidupan seharian kita. Tetapi sekadarnya. Kalau terlebih, itulah jadi sunburn lah, jadi panas lah, jadi apalah kan. Jadi kita perlukan sekadarnya. Jadi begitu juga Ashabul Kahfi pula mereka di dalam gua, bila mereka diterorkan, mereka tak ada kuasa kepada diri sendiri kan. Mereka tak boleh nak gerak sana sini sebab mereka diterorkan oleh Allah. Okey, mereka diterorkan oleh Allah. Jadi begitu detailnya Allah nak cerita kan dengan Ashabul Kahfi ni. Allah kira macam mereka doa dengan rahmat Allah, betul. Rahmat yang Allah tunjukkan kepada mereka ni sangat besar kerana Allah menjaga mereka setiap masa. Allah menjaga mereka setiap masa. Ini baru ayat ni, kita tengok ayat ni dulu. So, apabila cahaya matahari rise ya Allah, terbit. Nah, apabila matahari terbit, mereka ini yang first kali watara. Watara ni Allah sebenarnya cerita pada Nabi kan. Allah cerita pada Nabi. So Allah cakap, Nabi kau bayangkan. Bayangkan bila matahari ni terbit ni, mereka akan cenderung ke arah kanan. Jangan tanya saya macam mana lah. Ini yang diceritakan. Mereka akan cenderung ke arah kanan. Kira maksudnya apa tau? Matahari ni masuk dari sisi sipi-sipi je daripada arah kanan. Dan apabila matahari terbenam, ada akan tinggalkan mereka jauh. Jadi tempat itu akan jadi segelap-gelapnya, cahaya bulan pun tak masuk. Jadi segelap-gelap di tempat tu. Itu adalah cahaya yang pertama, the first part of the ayat tu, Allah lindungi mereka daripada cahaya matahari. So cahaya matahari yang masuk ni sekadarnya saja untuk berikan mereka vitamin yang sepatutnya, untuk berikan mereka apa sahaja yang mereka perlukan daripada matahari tersebut. Tapi bila terbenam, matahari tinggalkan supaya tempat itu gelap dan jauh dari bahaya. Maknanya tempat tu tak ada bulan, kalau bulan pun ada cahaya kan, betul tak? Jadi tempat tu akan jadi segelap-gelap ni. Segelap-gelap ni. Dan mereka ini berada di tempat yang sangat lapang. Wahum fi fajwatin min. Fajwah ni maksudnya tempat yang sangat lapang. Ni boleh cakap rumah saya fajwah tau. Dah jauh sangat lah ni kan. Rumah saya fajwah tau. Sangat lapang. Gua ni sangat lapang. Tapi gua yang sangat lapang ni pun, kalau salah tempat, salah position, mereka ini boleh terbakar dengan cahaya matahari. Tetapi tidak, Allah jaga, Allah lindung mereka daripada cahaya matahari. Lepas Allah sambung, Zalika min ayatillah. Itulah tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Allah ceritakan mengenai matahari. Matahari ni antara makhluk Allah yang sangat hebat. Matahari ni makhluk ni jangan salah faham lah. Makhluk ni bukan manusia je, makhluk Allah ya. Makhluk ni maksudnya benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari ni antara yang makhluk Allah yang sangat hebat. Kalau tak hebat, takkanlah ada orang yang sampai bertuhankan matahari. Betul tak? So sangat hebat. Jadi ada yang mengatakan sesiapa yang abdikan, orang tadi macam falsafah lah kan. Siapa yang abdikan diri kepada Allah, maknanya matahari akan menyinari kehidupannya. Sebabnya kita akan disinari dengan cahaya. Kalau orang cakap dekat kita, muka kau macam bercahaya hari ni, benda tu satu positif ke satu yang negatif? Positif kan, sebab bercahaya. Bila matahari, selalu cahaya dia datang dari mana? Datang daripada matahari. So kalau nama kita ada nur ke depan kan, nur tu maksudnya apa? Cahaya. So orang-orang yang ada nur, cahaya tak ada. Cahaya bukan bergantung pada nama ya, bergantung pada amal ibadah. So betapa Allah ni bukan hanya ditidurkan mereka sahaja, tetapi Allah jaga persekitaran mereka. Ini baru part cahaya matahari. Baru part cahaya matahari. So bila Allah cakap zalika min ayatillah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila Allah dah ceritakan inilah tanda-tanda kuasa aku, ni kan apa lagi yang kau nak? Jadi Allah dah cakap, ini tanda-tanda kuasa. So may yahdillahi fa huwal muhtad. Apa maksudnya?
Siapa yang diberikan hidayah, mayyadillah, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah ni, maka mereka inilah orang-orang yang akan dapat petunjuk daripada Allah. Ashabul Kahfi menerima petunjuk walaupun semasa mereka ditidurkan. Okey, hidayah lah sebab Allah yang jaga mereka. Jadi sepanjang mereka tidur tu pun mereka tak sesat lagi, menyesatkan. Mereka itu sentiasa dijaga, sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah memberikan petunjuk dan hamba-Nya mengikut haluan petunjuk tersebut, namanya muhtad. Okey, bila Allah kasih petunjuk, kita ikut haluan. Kita sekarang ada petunjuk daripada Allah tak? Apa petunjuk daripada Allah? Apa petunjuk daripada Allah? Apa petunjuk daripada Allah? Al-Quran lah kan. Okay, Al-Quran ni petunjuk daripada Allah. Sama ada kita nak baca atau tidak, sama ada kita nak amalkan atau tidak, sama ada kita nak belajar atau tidak. So semoga kita ini semua, termasuk saya ini, di kalangan orang-orang yang muhtad, orang-orang yang menerima petunjuk. Kerana insya-Allah kita ini bersatu hati belajar kerana nak faham apa Allah cakap. Kita nak faham, bukan kita nak belajar semata-mata kerana kita nak tahu keajaiban Ashabul Kahfi ini, tidak. Tetapi kita nak belajar kenapa agaknya surah Al-Kahfi ini Nabi suka, ini merupakan sunnah Nabi baca pada malam Jumaat. Kenapa? Kenapa surah Al-Kahfi ini sebagai protection, pelindung kita daripada fitnah Dajjal? Kenapa? So kita nak belajar sebab kita nak tahu. So ini semua merupakan petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan seperti mana yang kita belajar minggu-minggu lepas, petunjuk ini kekal atau tidak? Tak. Petunjuk ini tak kekal. Hidayah ini tak kekal. Allah boleh kasih hidayah hari ini, esok lusa dah tak ada. Jadi kita sebagai hamba-Nya kena sentiasa berusaha untuk mengejar hidayah daripada Allah. Kerana tanpa hidayah daripada Allah, takut-takut, na'udzubillah min zalik, pengakhiran hidup kita itu apabila tanpa hidayah daripada Allah, na'udzubillah min zalik, kita tidak akan mendapat husnul khatimah. Okey? Lalu bila Allah memberi petunjuk, maka siapa yang memberi petunjuk daripada Allah, Allah akan peliharanya daripada sebarang kesesatan. Dan ini yang kita nak. Okey, apabila kita cakap kita nak sentiasa, sebab manusia ini iman naik dan turun, betul? Iman naik dan turun. Kasihlah sabar betapa baik orang itu tersebut pun, iman pasti naik dan turun. Tak ada orang yang iman sentiasa ke atas, tak ada. Kalau ada orang cakap, aku ni memang TikTok iman, nipu itu. Dalam nipu belagak pula tu. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan yang kita ni sentiasa beriman kepada Allah? Amalkan doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Cuma ikut saya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa maksudnya? Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah. Tsabbit maksudnya tetapkanlah qalbi, hatiku ini ala dinik, dalam agamamu. Doa ini bagus kita amalkan pada setiap sujud yang terakhir sebelum kita bangun. Okey, sujud yang terakhir lepas kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berapa kali? 3 kali. Sambung. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Amalkan, kerana hati ini Allah yang pegang. Kita takut-takut, kita tak naklah, na'udzubillah min zalik, takut-takut hati kita ni lari, terpisong. Lagi-lagi dengan dunia sekarang yang penuh dengan fitnah, lagi-lagi dengan yang kita tak tahu bila zaman Dajjal akan datang. So ini adalah amalan-amalan yang boleh kita protect diri kita. Okey, ingat lagi tak? Saya tak ingat minggu ke berapa. Bila lepas tahiyat akhir baca apa?
Ada kan? Baca doa untuk doanya panjang sikit lah. Doanya panjang sikit lah. Itu minta kita selamat daripada azab kubur dan sebagainya. Okey? Jadi lepas tu Allah cakap apa? May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah tak akan dapat, falan tajida lahu, tidak akan dapat waliyan mursyida. Siapa-siapa pun tak akan dapat tolong dia untuk kembali ke jalan Allah. Okey, siapa yang menentang kebenaran, maka itu akan disesatkan oleh Allah. Bukan bermakna Allah memang dah plan untuk tak nak kasih dia hidayah selama-lamanya, tak. Tetapi ini adalah golongan mereka yang sentiasa menentang. Sentiasa menentang kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinamakan apa? Khatamul qalbi. Oleh kerana mereka telah sesat semasa di dunia, maka mereka tidak akan mendapat penjamin semasa perbicaraan di mahsyar nanti. Okey, dan kalau Allah telah sesatkan seseorang itu, maka tidak ada lagi sesiapa yang boleh beri petunjuk kepada mereka. Dan sekali lagi saya ulang, bukan bermakna Allah nak sesatkan mereka selama-lamanya, tidak. Tetapi mereka ni adalah golongan yang sentiasa menentang kebenaran-kebenaran yang dibawakan kepada mereka. Contoh, yang satu individu yang sampai Allah bukukan, untuk Allah kisahkan ceritanya dalam satu surah. Siapa? Abu Lahab. Okey, Abu Lahab. Surah apa? Surah apa? Apa nama surahnya? Macam mana surahnya? Surah Lahab lah. Kenapa Abu Lahab? Surah Lahab boleh, surah Masad boleh. Okey, tidak Allah kisahkan. So maknanya memang sampai sudahlah memang takkan beriman. Fir'aun pun sama. Kerana sentiasa menentang kebenaran yang dibawakan oleh Allah. Okey, so kisah mereka ini dibawakan lagi siapa? Fir'aun, lagi siapa? Dia macam Fir'aun juga. Harta Qarun. Kan, harta Qarun. Okey, Qarun ni pun sama. Ini adalah orang-orang yang memang sentiasa menentang, padahal dibawakan kebenaran ke atas mereka berulang kali, tetapi sentiasa menentang. Maka mereka ini adalah golongan-golongan yang sesat. Tak ada siapa pun yang boleh bantu dia dekat padang mahsyar kelak. Tak ada siapa. Okay, tak ada siapa. Okey. Tapi apabila kita katakan begini, janganlah pengakhirannya sekali. Kita ini bila kita belajar macam ini kan, memang kita tengok orang ini tidak beriman dan sebagainya, elakkan diri daripada menghakimi orang lain. Walaupun hakikatnya ataupun walaupun memang secara zahirnya kita nampak seseorang itu meninggal bukan dalam keadaan yang beriman kepada Allah, tetapi again saya cakap, iman ini di mana? Di hati. Boleh kita tahu hati seseorang? Tak tahu. Kalau tahu senanglah hidup kat dunia ni kan. Tak tahu. Kita tak tahu hati seseorang. So walaupun macam dah memang dia mati dalam kafir, nak fikir apa lagi? Memang neraka lah tempat dia. Neraka tu mulut lawa. Kan? Mulut dia jaga. Kita tak boleh menghakimi orang lain walaupun kita nampak secara zahirnya macam lah su'ul khatimah. Su'ul khatimah tu apa? Mati dalam keadaan yang tidak baik, macam. Okey, tapi kita tak berada di tempat dia, kita tak tahu apa yang jadi sebenar-benarnya. Okey, kalau nak cakap pasal fizikal mati dalam keadaan yang dahsyat, habis orang-orang yang mati syahid sekarang tu berapa banyak yang terburai? Adakah kita nak cakap mati dalam keadaan yang dahsyat? Tidak. Betul tak? So sebenarnya banyak rahsia-rahsia yang Allah ada dekat dunia ni yang kita tak nampak dan kita tak akan faham. Jadi sebab itu kita tak boleh nak menghakimi orang lain walaupun secara zahirnya kita nampak dia mati dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah, dia mati dalam keadaan yang dahsyat, dia mati dalam keadaan mungkin waktu jenazahnya nak dimandikan, dikafalkan, pelbagai benda yang berlaku. Jangan hakimi dia. Kerana apa? Apa sahaja yang kita nampak tu sebenarnya adalah pengajaran untuk kita. Supaya kita cuba berusaha sebaiknya untuk kita tidak mati seperti itu.
Walaupun kita tak tahulah kan macam mana kita mati esok. Tetapi kita boleh berdoa tak? Boleh. Boleh jadi Allah dah takdirkan, okay, Syikin kau akan mati sebegini. Tetapi kerana doa kita hari-hari kepada Allah, minta diberikan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hari-hari kita minta tanpa kita fail, kita hari-hari minta tanpa putus asa, boleh jadi Allah tukar takdir tersebut. Kerana again, takdir Allah kita tak pernah tahu sampailah benda tu jadi. Betul tak? Sebab tu kita cakap, doa jangan sesekali kita pandang rendah terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kerana Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang berpaut, yang bersandar harapan kepada-Nya. Jadi ambil kesempatan terhadap perkara tersebut. Okey? Jadi kita ini yang sangat ada lagi. Pukul berapa sekarang? 9:30 dah. Saya ingat habis 16-18 hari ni tak habis lah. Okay, tak apa. So makanya itu jadi jangan putus asa. Okay, kita na'udzubillah min zalik, kita tak nak berada hari-hari kita baca. Hari-hari kita baca. Apa yang kita baca tak nak jadi golongan orang yang sesat ni. Hari-hari kita baca Surah Al-Fatihah. Ayat yang mana? Yang mana? Part yang mana tu? Yang penghabisan sekali. Okey, kan kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Segala puji bagi Allah, kepada Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik ni raja ataupun owner, pemilik. Yaumiddin, hari apa? Hari pembalasan. Maksud apa? Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maksud? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Jalan yang benar yang jalan yang apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Itulah dia, kita minta Allah berikan jalan, tunjukkan jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murka. Ghairil maghdubi alaihim, maghdub tu murka kepada mereka. Walau dhalin. Antara sesuatu walau dhalin. Itulah perkataan yang paling kita tak nak sebenarnya. Kan, paling kita tak nak. Dhalin tu di kalangan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. So hari-hari sepanjang hari, satu hari berapa kali kita baca? 17 kali yang wajib. Belum lagi yang lepas solat, belum lagi yang datang kelas, belum lagi yang habis kelas, belum lagi yang bacakan untuk orang yang telah pergi. Banyak kali. Satu hari 17 tu minimum kita baca. Dan Fatihah ini merupakan doa yang paling agung yang kita minta pada Allah setiap hari. Jadi jangan putus asa. So bila solat, Fatihah betulkan. Baca Fatihah dengan sesungguhnya. Kerana dalam Fatihah itu adalah doa yang sangat kita perlukan. Doa yang sangat kita nak daripada Allah SWT. Sebab dalam Fatihah itulah tujuan kita hidup dekat muka bumi Allah ini. Okay, wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah minggu hadapan kita sambunglah ayat yang ke-18 ini.